kalender Islam tak tahu. Sebab itu blog saya Cina Islam, saya follow tarikh ini dalam posting saya. Tuan-tuan muslimin muslimat, ada saja orang Arab yang beralasan menolak walaupun Nabi Muhammad itu dikatakan Allah diutuskan itu di kalangan kamu, bangsa kamu, manusia macam kamu. Bayangkan kalau Rasulullah datang di kalangan batu, kayu dan sebagainya, macam mana nak ikut Rasulullah? Allah boleh saja datang di kalangan bukit buka, gunung ganang. Jin yang disebutkan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Kalaulah Allah datangkan jin di kalangan jin itu, Nabi yang akhir zaman, kita kena ikut. Nak ikut pun bayar. Nak nampak dia pun bayar. Tok imam jin kat depan, kita kat belakang. Jin kita tak nampak, dia jadi imam kita. Mana boleh, makhluk berbeza. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat, Allah bagi nikmat kepada kita manusia khususnya. Jin juga beriman kepada Nabi Muhammad. Di kalangan manusia alhamdulillah berbondong-bondong kembali kepada Islam. Yang jahiliyah, yang bunuh anak perempuan, yang minum arak, yang sembah berhala, syirik kepada Allah, mereka kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sana ada yang tolong. Siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal ni, dia bila Nabi Muhammad dilahirkan, diputerakan baginda Rasulullah. Abu Jahal ni seronok. Ikut catatannya, paling awal orang buat makhluk ni Abu Jahal. Bukan orang Taman Seri Gombak. Orang buat makhluk paling awal Abu Jahal. Bila dinamakan sebangsa dengannya, tidak pernah dinamakan dengan seorang yang bernama Muhammad oleh orang Arab sebelum itu. Zuriat yang dipilih daripada bapa dan ibu yang dipilih oleh Allah. Orang yang tidak pernah sujud mensyirikkan Allah. Bagaimana Muhammad yang disebut Al-Amin oleh bangsanya sendiri. Al-Amin inilah pada saat akhir apabila Abu Jahal mengumpulkan mereka di sebalik bukit, bila kata Rasulullah, di sana bila Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, ditanya kepada mereka itu, kalau aku cakap kepada kamu di balik bukit sana ada musuh akan menyerang kamu, mereka percaya. Itulah Al-Aminnya Rasulullah. Orang Arab percaya kepada Nabi Muhammad. Orang Arab simpan barang kalau nak pergi musafir. Orang Arab memberikan kepercayaan kepada Rasulullah untuk menyelesaikan masalah letak Hajarul Aswad. Tak selesai, bani mana, puak mana letak ni, masing-masing nak berebut, aku mulia. Nak pegang Hajarul Aswad. Akhirnya Rasulullah datang. Mereka sepakat siapa masuk dulu ke Kaabah, masuk dulu ke pintu Kaabah, masuk dulu ke dalam area dekat dengan Kaabah, lalu orang itu dipilih. Kebetulan Nabi Muhammad datang, dia yang masuk dulu dipilih, dan Rasulullah meletakkan dalam bentuk serban atau kain, lalu diletakkan satu Hajarul Aswad itu di tengah-tengah. Ramai-ramai angkat, mereka tak jadi berkelahi. Inilah Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, penyelesai masalah rakyat masyarakat. Dia seorang pedagang, dia seorang yang dianggap jujur dalam perniagaan. Rasulullah yang begitu sekali ini, semasa kecilnya dilahirkan baginda, yang cukup gembira Abu Jahal. Saya nak bagi tahu jemaah malam ini, yang masuk neraka malam pertama, ada kisah mengatakan malam pertama Abu Jahal mati. Lalu orang mimpi jumpa dia, orang tanya, di mana Abu Jahal kamu? Aku masuk neraka malam. Kira-kiranya Abu Jahal ni kuat, orangnya hebat. Disebutkan oleh Rasulullah, Fir'aun pada zaman itu, kalau zaman Namrud, pada zaman Nabi Ibrahim ada Fir'aun zaman itu, yakni Namrud. Nabi Musa ada Fir'aun pada zaman itu, yakni Fir'aun. Nama zaman Nabi Isa ada penentang-penentang yang menentang dakwah beliau. Semua ada penentang di zaman-zamannya dilahirkan. Sebab apa? Walaqad ba'asna kulli ummatin rasulan an ya'budullah
wajtanibut taghut. Diutuskan silih berganti rasul itu pada suatu kaum mengajak mereka an ya'budullah wajtanibut taghut. Dekat diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah jauh benar melampau. Yang ni orang marah. Orang yang tak minat pada kuliah, pada ceramah, dia kata melampau. Tiap malam apa ceramah? Baik kita pergi pasar malam. Pasar malam pun kalau kita buat macam dibalik, kita mula tutup waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, majlis daerah mewajibkan semua pasar malam yang ada di sekitar baling kena tutup. Marah. Orang menega pun marah, orang nak beli pun marah. Kambing yang tak marah. Kambing tak marah, kambing elok dia balik kampung. Dia balik rumah, dia masuk kandang. Dia tidur, time dia tidur, dia tidur. Kan dia jaga, dia jaga. Kambing bagus pun pada orang kadang-kadang. Ini disiplin. Ini cara hidup Islam. Ini amalan. Ini ibadah. Maghrib pendek, tapi kena buatlah tempat semayang. Buat 2-3 kemah air semayang, tempat ada bergerak, ada paip bergerak. Lori bergerak, ada paip. Bukan setakat nak ambil wuduk, boleh mandi pun. Alhamdulillah, orang boleh patuh. Undang-undang yang ada di tangan boleh dibuat untuk orang patuh kepada Allah, orang taat kepada Allah. Hatta sembahyang mulanya rasa susah nak berhenti menega waktu maghrib. Sebab tuan-tuan pasar malam ni kalau kita tak bendung dengan peraturan, lagi maghrib lagi ramai, lagi maghrib lagi ramai. Dia buat time maghrib, silap-silap supermarket, silap-silap pasar malam, silap-silap tempat macam ni lebih ramai daripada masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat, inilah hakikat apabila saya sebutkan tadi. Abu Jahal ni seronok muliakan Nabi Muhammad, dilahirkan anak saudara ni hebat, namanya Muhammad, bebaskan hamba, sembelih unta. Maknanya mula-mula buat makhluk ni Abu Jahal. Malu juga Cina, malu juga Melayu. Kami negeri Cina, saya duduk sana 4 tahun. Saya ni alhamdulillah, saya walaupun muka saya nampak macam Melayu, saya pakai seluar pendek, tak ada janggut, tak ada misai, memang saya tak pakai kopiah, nampak saya Cina. Tapi tak boleh buat. Ada kata kamu macam, memang kita pakai bukan pakai Melayu, pakai Islam. Pakai bila Islam. Negeri Cina pun kalau ada tok nenek kami janggut panjang. Ada sekarang orang yang Cina. Orang yang Cina tu tipu. Ni ambil apa panjang, buat panjang. Dia pakai baju besar dia, dia pakai apanya dengan tengkolok dia. Jadi maskot kongsi facai Hari Raya Cina. Di negeri Cina ni dia buat maulud. Saya nak cerita macam mana orang Cina buat maulud. Negeri Cina ni mauludnya dia umum. Dia kata minggu ni maulud tarikh sekian 12 hari bulan, Rabiul Awal jatuh 15 hari bulan, Sinci hari Isnin, hari Selasa. Lalu ramai-ramai akan datang ke masjid sembahyang penuh. Bila bunyi maulud ni penuh. Bila datang ni sudah sembahyang maghrib, mereka ramai-ramai baca Quran. Dia baca Quran, dia tolak Quran pi marilah. Yang pandai baca Quran duduk kat depan, tolak pi, tolak mari, tolak pi, tolak mari. Memang masing-masing baca Quran ikut yang dia boleh baca. Yang boleh baca inna a'taina. Kalau boleh baca qul huwallah. Kalau boleh baca Baqarah, baca sikit. Dia rasa dah okey, tak imam hangguk, dia serah pada orang lain. Lah tak imam selesai, bila bergili-gili baca Quran, membesarkan Allah, membesarkan Rasulullah, mereka ramai-ramai berselawat dan ada tazkirah ringkas, ceramah. Ceramah dalam bahasa Mandarin. Rupanya orang Cina ni Islam juga. Ini tuan-tuan ni tengok Cina masuk Islam mu'alab tu. Negeri Cina ada orang pergi negeri Cina, pergi ke Beijing,
Dia seorang yang Melayu. Bila Allahu Akbar jadi makmum belakang, dia perasan semua Cina. Tok imam Cina, tok makmum Cina, tok bila Cina. Aku hari ni mu'alaf, dia kata. Pula dah. Baru dia perasan dia mu'alaf juga dah. Kalau nak mu'alaf kau orang dah puluh-puluh tahun. Balik Malaysia, Cina mu'alaf pula dah. Nanti pergi negeri Cina baru ingat dia mu'alaf. Tidak ada mu'alaf pun. Islam, mu'alaf ni benda yang cukup sinonim kepada benda yang cukup ringkas, singkat. Bila masuk Islam dah mengucap 2 kalimah syahadah, hilang mu'alaf. Dah yakin dah tu bila mengucap, mana lagi mu'alaf lagi. Yang peringkat mu'alaf dia tanya kita di pejabat, ni kira-kira Islam ni kalau masuk aku boleh pakai chopstick lagi kah? Kira aku ni kalau kira aku masuk Islam boleh balik rumah ayah aku lagi kah? Kira aku masuk Islam boleh makan daging babi lagi kah? Tu peringkat nak kenal Islam, itu mu'alaf, tak mengucap lagi. Hatta dikatakan orang yang layak terima zakat, terima asnaf mu'allafatu qulubuhum, ini macam ni. Dah asyhadu an la ilaha illallah, saya 25 hari bulan September kata tadi, habis dalam mu'alaf. Yang mu'alaf apa lagi dah mengucap dah. Ni masuk mu'alaf, masuk mu'alaf lagi. Mati pun mu'alaf, anak mu'alaf, cucu mu'alaf, bini mu'alaf. Allah, semua mu'alaf. Dia malap semua. Tuan-tuan muslimin muslimat. Lalu Abu Jahal yang seronok dengan datangnya Rasulullah, dengan lahirnya anak saudara. Bila Abu Jahal tidak seronok? Bila orang tidak seronok dengan seseorang, yakni Rasulullah tidak diseronok oleh pak saudara dia, bila Nabi Muhammad bangkit dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bunyi kalimat ni, marah teruk, celaka Muhammad. Sedangkan dikatakan oleh beberapa penulis yang mengkaji tentang kelakuan beberapa orang tokoh penentang kepada Rasulullah, antaranya Aqnas Ibn Syarik, antaranya Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, antaranya Abu Jahal sendiri. 3 orang ini penentang yang kuat kepada kerja-kerja dakwah Rasulullah. Apabila diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, yang menentang ini menentang, tapi waktu malam dikatakan 3 orang ni pergi dengar Nabi Muhammad baca Quran. Mereka menyelidiki, sebab siang hari kita kata Muhammad reka Quran, Muhammad cipta Quran, Muhammad buat Quran dengan tangan dia. Sedangkan kita tengok hebat Quran tak sama dengan syair-syair yang digantung di Kaabah. Bila Allah menyebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau saksikan bagaimanakah Allah mengalahkan tentera punya gajah? Ayat pergi cara lain. Tak pergi kepada gajah punya belalai, gajah punya telinga, gajah badan besar. Allah sambung dengan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah kalahkan sia-sia tipu daya Abraha, tentera gajah? Kelain pula dah. Kalau ikut syair ni, sebut gajah, gajah ada telinga, gajah ada belalai, gajah badan besar. Orang Melayu, orang buta dengan gajah. Yang pegang badan dia kata macam dinding, yang pegang apanya belalai dia kata macam pokok kayu, yang pegang kaki macam kayu balak. Macam ni. Nak cerita itu syair, itu tulisan manusia. Bila mereka ragu, mereka malam-malam pergi curi dengar Nabi Muhammad baca Quran. Dr. Haikal dalam kitabnya Hayat Muhammad menceritakan kerja orang ni pergi curi dengan Nabi Muhammad baca Quran 3 malam turut-turut. Bila dengar sampai cerah, tengok ada 3 orang. Terkejut. Dia kata kerja kita tak betul. Siang hari kita lawan Muhammad, siang hari kita kata Muhammad gila, siang hari kita halang dakwah Muhammad. Di waktu malam kita mari dengar dakwah dia, dengar dia baca Quran. Tak boleh datanglah. Malam besok datang lagi, cerah nampak lagi 3-3. Malam ketiga berjanji, sesungguhnya mereka berjanji tak mau datang. Mereka mengatakan kalau pengikut kita tahu kerja kita ini, orang ketawakan kita.
Orang permainkan kita. Siang hari kita hina Muhammad, malam hari dengar Muhammad baca Quran. Nak dengarnya, nak bagi tahu nak habaq bahawa Nabi Muhammad ini dengan bacaan itu